أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. طيب. Okay, kita ni tentang hukum-hukum berkenaan dengan syibih jumlah, iaitu zaraf ataupun jar wal majrur. Zaraf, jar dengan majrur mesti ada muta'alliq. So dia kata muta'alliq yang pertama dia ialah fi'il, ta'alluq dengan fi'il, ataupun ma yushbihuhu, apa-apa isim yang menyerupai fi'il. Maksud di sini ialah isim mustaq. Yang ketiga, ma uwila bima yushbihuhu, mana-mana isim yang ditakwilkan menyerupai isim mustaq. So yang ketiga tu kan. So kita sekarang ni masih lagi yang ketiga lah. Ma uwila bima yushbihu, ma uwila bimushbihil fi'il. Masih lagi situ. Masih lagi yang sini. Isim-isim yang menyerupai isim mustaq. Lepas tu akhir sekali lah baru ma yushiru ila ma'nahu. Barulah isyarat kepada isim mustaq. Isyarat saja, maknanya ada isyarat saja, bukan takwil. Ada isyarat saja. So wa misalu, ni kita sekarang yang ni contoh ta'alluq isim zaraf ataupun jar majrur dengan isim yang ditakwilkan bima uwila bimushbihil fi'il, seperti fi'il, dengan isim yang ditashbih, isim yang ditakwilkan serupa dengan fi'il, isim mustaq. Macam ilahu ni ditakwil dengan ma'bud. So ma'bud ni serupa dengan fi'il. Serupa dengan fi'il majhul. Dia bagi contoh satu kan, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun. So contoh yang kedua ialah wa min zalika, termasuk dalam contoh ini juga ialah qauluhu syair. So penyair dia kata ghairu ma'ruf. Wa inna lisani, sesungguhnya lidah aku ni syuhdatun, seperti syuhdah, seperti madu. Madu ni asal kan. So madu yang masih lagi duduk di dalam lilin dia, itu dipanggil syuhdah. Yushtafa biha, disembuhkan dengannya. Syafa, yushtafa, ataupun kita kata terubat dengannya. Terubat dengan syuhdah. So maksud dia sini, aku ni kalau aku memuji dengan orang kan, so lidah aku ni lidah yang manis. Kalau puji orang tu manis. Tapi kalau aku mencela orang, pahit, seperti al-qamu. Wa huwa ni satu lurah lah untuk wa huwa ni. So dia baca dengan sabdu. Wa huwa, kita pun nak sebut pun payah. Wa huwa kerana tidak terbiasa. Ni makna huwa lah. Kan wa huwa ada setengah lurah tu baca wa huwa kan. So ini satu lurah sabdu kan, waw. Dan lisan aku ni tengok di sini, lisan aku seperti syuhdah. So lisan aku ni seperti al-qamu.
Al-qamu buah seperti buah labu. Labu ni labu yang pahit lah. Dipanggil hanzalah. Buah hanzalah yang pahit. Tapi bentuk dia tu macam labu. Tanah pasir. Kalau kita search internet tu memang ada lah. Buah al-qamu. Ini nama orang putih punya lah. Ini betul ya. Macam labu macam buah tembikai kita. Tapi dia punya isi dia tu pahit. Jadi lidah aku ni dia kata pahit. Pahit ke atas ni. Orang yang alaman sabbahullahu. Orang yang Allah curahkan buah tu kepada dia. Sabbahullahu. Sabbahullahu. So ni sabbahu. Ni hu ni refer kepada al-qamu. Sebab di ayat dia wahwa al-qamu ala man sabbahullahu. So kalau hu ni refer kepada buah tu, al-qamu tu. Jadi man ni tidak ada kan? Tidak ada aid. Jadi aid dia nya dihazafkan alaihi. So al-qamu ala man sabbahullahu alaihi. So hi ni barulah refer kepada man. Maknanya hazaf aid lah. Hazaf aid. So hazaf aid tak boleh kan? Melainkan dalam keadaan syaz. So kita sekarang ni dia nak kata tentang apa? Tentang jar majrur bermuta'alliq dengan sesuatu yang ditakwil sebagai isim kan? Isim mustaq. So al-qamu ni masam. Masam dia kata so syadid lah. Tengok takwil bawah dia tu nombor 7. Takwil dia syadid. Ataupun suka nak makan. Syadid ni perit sangat. So takwil dia isim mustaq. Teruk. Syadid. Sa'bun. Okay, sekarang dia bagi penjelasan pada syair itu. Dia kata asalnya sepatutnya al-qamun alaihi. So al-qamun lah kita baca sini ni darurah syair aja ni, kita tak baca tanwin, sepatutnya bertanwin kan. So al-qamu alaihi tu maksud al-qamu alaihi tu alaihi sini ni. Dia kata alaihi kan. Al-qamun alaihi. So maksudnya yang ni masuk sini. Mari duduk sini. Bukan tambahan alaihi hak baru duduk sini ni. Man sabbahullahu alaihi. So kita ada dua lah ala tadi. So ala ada dua. Satu ala mahzufah. Yang sini. Sabbahu tak apalah kita nak letak sini pun boleh. Sabbahu alaihi Allah. Ataupun sabbahullahu alaihi. Ini yang pertama kan. Yang ni mazkur lah. Ala tu sebut situ. Yang ni yang mahzuf. Ini nombor 2. So fa'ala untuk yang hazaf tu dia bermuta'alliq dengan muta'alliqatun dengan sabba. So yang dihazafkan sini ni ala ni kan. Contohnya ala ni. Ini kepunyaan sabba. Yang disebut pula wal mazkurah. Ni ala yang disebut ni. Sini. Sampai sini ni. Yang ni kepunyaan muta'alliqatun dengan al-qamu. Sebagai al-qamu. Sedangkan al-qamu ni isim jami'. Macam mana kita boleh kata dia bermuta'alliq dengan isim jami'? Kerana isim jami' ni sudah ditakwil dengan makna sa'bun. So li ta'wilihi bi sa'bu au syaku. Semua ni maknanya turut-turut belakang dengan sa'bu, syaku au syadidu.
So, saya buat baris macam ni ikut according to the ni lah, ganti kepada yang ni al-qamu. So kalau kita naik i'rab biasa, naik i'rab tanpa hikayat, so bi sa'bin wa syakin wa syadidin. Jadi kalau kita kata gitu, mana kalau kita kata ada masing-masing, ala tu ada masing-masing kan? Mana al-qamah ni ada yang sini. Kemudian yang sini, yang sini. So ada dua lah. Jadi timbul persoalan yang seperti yang anda sebut tadi, ala sini, sedangkan ala di sini ada dhamir kan, hu tu. Alaihi tu kan. So hi tu punya man. Man ni mana allazi. Sebila mana allazi, selepas dia mestilah silah. Ayat lengkap. Dan selepas dia mesti ada satu dhamir yang dipanggil a'id yang kembali kepada dia. So sekarang ini dhamir dia tu sudah dihazafkan a'id. Sedangkan a'id tak boleh kita hazaf. So wa min huna, daripada sini, maka hazaf a'id ni, kerana hazaf tu dikatakan syaz lah. Syazan. Likhtilafi muta'alliqai jarin, jaril mausul wa jaril a'id. So benda ni terjadi bila? Benda ni terjadi terpaksa kena ada dua tu kan? A'id kena ada dua ala. Sebab muta'alliq dia tu berbeza-beza kan? Sebab kita nak katanya, ayat sebenarnya yang kita nak katanya ialah lidah tu seperti pahit dia tu seperti buah hanzalah, buah al-qamu. Buah al-qamu yang Allah tu curah dia, kenakan kepada orang yang Allah curahkan dia, kenakan kepada dia. So, jadi maknanya ini mestilah berkait dengan ala kan? Ala ni mestilah berkait dengan. Cuma man tu pula kita tidak ada ain. So hu ni benda tu, al-qamu tu. Sebab bila kita kata sabba, mesti sabba benda kan satu. Sabba benda ke atas seseorang. Saya mencurahkan air ke atas dia. Dia tu kena. Ini samalah sini maknanya mencurahkan buah tu ke atas orang ni, ke atas mencurahkan sabbahu, betul lah, mencurahkan hujan di sini kan, hujan mana al-qamu sini, mencurahkan buah tu ke atas orang ni. Jadi mana aid dia tu dihazafkan. Itu syaz. Yang akhir sekali wa misalu ta'alluq bima fihi raihatuhu. So ini istilah dia lain pula dia guna. Sedangkan ayat yang dia gunakan pertama tadi, dia guna yushiru kan. Yang keempat ni. Mana jar majrur dengan zaraf bermuta'alliq dengan sesuatu yang menunjukkan kepada makna fi'il kan. Tapi sekarang ni dia guna istilah bau-bau fi'il. Contoh ta'alluq jar dengan majrur ataupun zaraf dengan sesuatu yang pada dia ada bau-bau fi'il. Raihatu fi'il. Okey. Contohnya dia kata ana abul minhal. Biasanya yang ada raihatul fi'il ni masuk kepada isim alam lah, isim alam. Nama orang. Nama-nama orang. So, sedangkan nama orang ni dia mestilah kalau kita masukkan lain, mana kalau kita buang dia, takwil tu maknanya kita takwil bukan dia yang dimaksudkan. Kita takwil yang dimaksudkan. Macam asad kan, kalau kita kata asad, so bukan kita maksudkan singa. Kita maksudkan berani. Kalau kita kata huwa asadun kan, dia singa. Bukan kita maksudkan singa. Kita maksudkan dia tu berani. Kita maksudkan berani. Tapi kalau isim alam, kalau kita maksudkan yang lain, so rusaklah makna, sedangkan makna memang kita nak maksudkan isim alam mana boleh. Kalau kita buang dia, tak ada lah makna isim alam. Jadi sebab itulah dia kata hanya ada bau-bau. Dalam ni ada bau-bau. Kerana konteks ayat tu menunjukkan, contohnya menunjukkan dia tu seorang yang berani. Konteks ayat tu. Dia seorang yang berani. Dan kalimah dia tu bukan dijadikan muhawarah, dijadikan peribahasa dalam kalam Arab, maknanya Abu Minha ni khas untuk orang yang berani.
Macam Asad kan. So Asad kita kata yang berani. So maknanya kita boleh takwil dia sebab masyhur. Asad ni boleh takwil sebagai berani. Tapi Abu Minhal tak gitu. Dia bukan sewenang-wenangnya telah meresap dalam kalam Arab untuk menunjukkan bahawa keberanian itu ialah nama Abu Minhal. Jadinya, tapi kalau konteks itu menunjukkan berani, maknanya ayat itu menunjukkan dia berani. Ayat itu menunjukkan dia berani, so maknanya berani di sini ada makna syuja' lah kan. So ana asy-syuja'. So dia kata ana Abu Minhal ba'dal ahyan. Aku ni Abu Minhal pada setengah-setengah keadaan. Okey, tengok bawah ni dia kata apa? Al-minhal ar-rajulu kasirul inhal. So minhal, so minhal mif'alun, dia menjadi sirah mubalaghah. Bukan isim alat. Sirah mubalaghah ada mif'alu. Sebenarnya kasirul inhal. Anhal memberi minum lah kan tadi. Nahlun wa anhala yunilu memberi minum. So maksud dia pemurah lah. Itu makna lafzi dia lah. Okey, sekarang ni ana Abu Minhal. Nama aku ni aku Abu Minhal. So ahyan mudhafu ilaih. Dan dia adalah zaraf. Ba' mudhaf. So kalau ba' ke perkataan ba' ataupun kul, so dia akan mengambil i'rab mudhafu ilaih dia. So mudhafu ilaih dia sini apa dia? Zaraf kan? So sekarang ni dia akan naik jadi zaraf. Ahyan ni asalnya makna zaraf. Jadi zaraf dia ni telah diambil oleh ba'd. So bila dia zaraf mesti bermuta'alliq. Sedangkan sebelah sini satu pun tak ada makna fi'il. Fi'il pun tak ada, yang semakna dengan fi'il pun tak ada. Makna isim mustaq pun tak ada. So yang adanya Abu Minhal. So Abu Minhal ni kebetulan nak cerita tentang dia tu gagah. So mana adalah bau-bau fi'il tu. Syahid ba' tu bermuta'alliq dengan isi alam, iaitu Abu Minhal. Kerana dia kata dalam tu ada makna syaja'ah. So ada makna berani al-miqdam. Sama lah makna miqdam al-syuja', makna miqdam. So syaja'ah ni, so ayat dia kalau kita nak buat dalam bentuk berani, so ana asy-syuja'u. Sebab isi alam ke makrifah. So I am the brave man. Ana asy-syuja'u al-miqdam. Miqdam makna bold, makna berani. Inda ishtidadil harb. Ketika mana sengitnya peperangan. So dia nak cerita macam tu asal dia. Setengah-setengah keadaan mana yang terutama sekali bila saat berperang itu kata kalau tengah sengit-sengit tu akulah orang yang ke depannya. Dipanggil miqdam. Contoh lagi. Anta Abdullah fi kulli makani. So Abdullah ni maksudnya ma'ruf. Anta ma'rufun fi kulli makani. Mu ni hamba, mu ni Abdullah. Maknanya mu ni ma'ruf. Ataupun boleh kita tukar dengan makna al-musamma gitu. So musamma kan isim maf'ul. Kamu ni dinamakan dengan nama ni. So nanti bolehlah fi kulli makan ni jar majrur ni bermuta'alliq dengan musamma. Contoh lagi kata penyair ana ibnu Mawiyah izjadda. Ini pun sama juga, jadda mana istadda, kuat. An-nakuru, sebaca dengan alif, dengan fathah. An-nakur. Asalnya an-nakru. Nakru makna suara bila kuda tu lari kencang. So kita nak berhentikan dia tu kan kita buat satu suara kan. Kek tu suara tu lah. So biasanya kuda tu tengah nak menyerang apa tu, laju. So masa tu ini gambaran kepada saat peperangan yang sengit lah. So kuda tu jalan lari dengan kuat.
Lepas tu tuan dia tu bunyikan suara ni kan. An-nakr. Slow sikit contohnya. Suara untuk hentikan kuda. Ada dekat bawah tu kan. Nombor 1. An-nukur artinya an-nakru. So, an-nukur suwait. Satu suara yang kecil aja yang untuk memberhentikan kuda ketika makrakah peperangan tu tengah sengit. Tapi dia maksudkan di sini ialah berani dan juga hero lah dia tu. So sambungan ayat dia macam ni, waja'atil khail asabiyu asabiyya zumara. Anak Ibnu Mawiyah izjadda an-nakru ataupun nukur. Waja'at khailu asabiyya zumar. So pada waktu tu juga dia kata khail ni banyak kuda mari datang dalam kumpulan-kumpulan asabi. Ini pun makna kumpulan, zumar pun makna kumpulan-kumpulan. So kalau kuda banyak tu artinya tengah sengit berperang lah. Cuma dari segi bacaan ni aja nak asalnya mati qaf tu. Qaf ni asalnya mati. Qaf ni asalnya mati. Kemudian untuk wakaf satu lurah diizinkan sini bagi hadapan kan. So kalau kita nak matikan dia, kita import dia beri kepada yang ni. Yang ni asalnya mati. Macam watawasau bis sabri. Watawasau bis sabri. Mati kan? Asalnya sabri kan? Ba tu mati. Tapi kalau wakaf sini, ada bacaan, boleh bagi bawah yang ra punya tu. Bis sabir. Bis sabir. Ini dalam bab nahu tengok bab wakaf. So fata'alluqu ba'di. Sekarang ni kita ada tadi ba' tadi yang untuk syair yang pertama. Yang ni ba' ni dengan is sini kan. Is ni zarah kan. So dia kata zarah ni bermuta'alliq dengan Ibnu Mawiyah. So ba' dengan is tadi bermuta'alliq dengan dua isim. Bil ismaini dua-duanya isim alam. Alamaini. Mana proper name. Bukannya takwil. La li ta'awwulihima. Bukannya takwil macam Asad, kita takwil Asad tu. Makna Syuja'. Bukannya takwil dengan bismin, dengan satu isim yang yushbihul fi'la, yang menyerupai fi'il. Maknanya bukan takwil dia seperti isim mustaq. Tapi bal lima fihima. Tapi kerana dalam isim alam ni ada makna keberanian. Mim makna keberanian, asyuja'u pada ayat tu kan, ana asyuja'u. So ana al-jawadu, pemurah. So kalau Ibnu Muawiyah sini berani juga kan? Berani juga. So ana asyuja'u al-miqdam juga inda ishtidadil harb. So dan juga ketika mana kuda-kuda tu tengah datang dalam bentuk berpuak-puak kan. Jama'atin. Kalau kau bawah ni dia buat sini bagi bawah bagi fathah. An-nakur. Sini awal-awal lagi an-nukur. So kemudian mana lagi tu dia? An-nukur iaitu an-nakr. So maknanya maksud dia dalam syair ni kita kena baca nukur sini. Satu lagi kan. Kalau ikut sinilah. Tapi kalau kau bawah sini ni, awal-awal lagi dalam syair pun dia bubuh an-nakur. Nombor 4. Sebab dia kata dalam sebab khilaf tu khilaf manuskrip je lah. So satu manuskrip untuk nun tu satu baca nu, satu baca na. Satu lagi wataqulu fulanun hatimun fi qaumihi. So Hatim pun nama orang Hatim. So kamu kata si fulan ni dia ni adalah orang yang pemurah fi qaumihi, pada kaumnya. So fi ni
huruf jar kan? Harfu jar. So mesti kena bermuta'alliq lah. Muta'alliqun dengan fi'il ataupun yang syibih fi'il. Sini satu pun tak ada sebab ini isim alam. Jadi hendaklah kamu fatu'alliqu taqulu, kamu kata gini, kemudian kamu pun ta'alluqkan dia zarah tadi, jar majrur ni dengan apa yang ada pada makna hatim. Fi makna hatim. So, hatim tu makna jud kan? Makna pemurah. Hatim mim makna al-jud. Tapi setengah orang komen lah sebab memang hatim ni dah masyhur dah dia. Masyhur dengan pemurah. Jadi tak perlu lagi dengan bima fi makna hatim, dengan bi hatim tu. Bi hatim. Az-zaraf bi hatim. Nah, sini dia kata la mani amin ta'wil. Nah, sini tak payah sebab hatim ni memang ma'ruf dah. So tak ada halangan kalau kita nak takwil seperti mana Asad tadi. Tapi untuk yang Abu Minhal ke tadi, Ibnu Mawiyah tadi kan, itu tak masyhur. Naam, dia kata al-muradu fi ma qablahu. Ini memang makna isim alam. Jadi untuk atim tu kita kena kata wa taqulul ibara asbat, lebih sabitnya wa taqulul ibara asbata kan. So, lebih kuat lagi, lebih kukuh lagi kalau ayat tu, kalau Ibnu Hisham tukar jadi muta'alliqun bi hatim. Lepas tu barulah tulis kerana hatim ni ada makna jud. Wa min huna rudda 'ala al-Kisai fi istidlalihi 'ala i'mal ismil fa'il al-musaghghari biqauli ba'dihim azunnuni murtahilan wa suwayyiran farsakhan wa ala sibawaihi fi istidlalihi ala i'mali fa'ili biqaulihi hatta syaha kalilun mauhinan amilun batat tiraban wa batal laila lam yanami. Sebab tadi kita kata macam Abu Minhal, Ibnu Mawiyah. So ini bukan makna mustaq. Jadi kalau kita bagi kat dia pun, bagi ta'alluq dia tu pun kerana ada bau je. Ada bau-bau dalam ayat tu, ada bau-bau. Ayat tu qarinah dia konteks menunjukkan keberanian ataupun kepemurahan. Mana-mana isim yang kehilangan makna fi'il, so dia tidak boleh menjadi muta'allaq kepada jar dengan majrur ataupun zaraf. Kan? Macam Abu Minhal asalnya tak boleh ni, Ibnu Muawiyah tak boleh. Boleh tu kerana ada bau je. Maksudnya sesuatu yang tak boleh ni dia tak boleh jadi sesuatu yang tak ada makna fi'il ni, dia tak ada power fi'il lah. Jadi kalau isim macam ni, isim tasghir tu, sebab kalaulah kita ambil dia daripada sa'irun. Sara, berjalan. Isim fa'il dia sa'irun. So bila sa'irun, kalau kita nak buat isim tasghir, dia akan jadi suwayyirun. Okey. Kalau kita belajar suwayyirun, maknanya isim tasghir ni dia khusus untuk isim. Kalau kita tasghirkan dia dah jadi isim, khusus untuk isim. So bila dia khusus untuk isim, so dia tak boleh beramal lah sebagai, kerana dia hilang sifat fi'il kan. So dia tak boleh beramal. Tidak seperti mana isim fa'il. Isim fa'il dia sara, kita ada dua ni, sa'irun. Ni isim fa'il dia. Kemudian yang isim tasghir dia suwayyirun. Suwayyirun dia. Baik, sekarang ni kan
dalam bab kita belajar isim fa'il, boleh beramal sebagai fi'il. Maknanya boleh menasabkan maf'ulun bih. Boleh menasabkan maf'ulun bih. Jadi dia kata Kisai sini, dia buat dalil, dia kata boleh beramal isim fa'il. Isim fa'il yang telah ditasghirkan. So dia bagi contoh kalam Arab yang biasa digunakan ni. Sebagai dalil maknanya isim tasghir boleh beramal. Buktinya dia kata farsakan ni jadi maf'ulun bih. Azunnuni, aku menyangka diri aku ni murtahilan, bermusafir. Waswayyiran, dan berjalan. Sikit-sikit lah. Berjalan tu 2 batu lah. 2 fars. 2 farsakhan. 2 batu, 2 kilometer zaman dulu. Ukuran zaman dulu. Farsakhan. So dia kata ni maf'ulun bih. Kerana yang ni telah menasabkan yang ni. Maknanya yang ni sudah beramal. Sedangkan ikut kaedah kita tadi kan, Abu Minha ke apa yang dah jadi isim tu, dia tak boleh beramal sebenarnya. Dia tak boleh beramal. Jadi sini kalau kita tak nak pakai, kalau kita kata tak betul istidlal Kisai tadi, so farsakan ni kita nak kata apa? Kenapa kamu nasabkan dia? So nasab ni dia kata kerana ada bau. Kembali balik kepada bau. Ni zarah ni. Zarah. Zarah makan kan? Zarah makan. So zarah kan macam tadi, kalau zarah, so dia ada bau-bau pun tak apa, dah macam Abu Minha tadi, dia ada bau. So sini ada masih lagi bau. Ada bau. Bau tak apa, dia kata zaraf, jar majrur, dia asal berbau tak apa. Tapi kalau maf'ulun bih tak boleh. Maf'ulun bih ni, dia kena amil yang kuat. Ini amil, dah dia bukan amil kan, hanya bau aja. Tapi zaraf dengan jar majrur, itu sebab dia kan longgar, boleh duduk sana, boleh duduk sini, boleh pergi mari ke mana-mana tempat. So maknanya ada bau-bau, ada sikit-sikit pun, so dia boleh bermuta'alliq, boleh melekat dengan kalimah tersebut. Samalah juga dengan sibawih. Wa ala sibawih. So dia berdalilkan, dia kata lafaz fa'ilun. Fa'il. So dia kata fa'il pun boleh beramal juga. Fa'il. Maknanya boleh menasabkan juga. Sedangkan fa'il kan, sirah fa'il ni kan subut. Ataupun dawam. Dia bukan hudus. Muta'addi lagi lah, tidak bermuta'addi. Dia hanya lazim je ni. Dia macam lawa, cantik. Yang ada pada diri kita tu. Fa'il, tawil. So dia bukan muta'addi, dia lazim. Tapi Sibawih kata boleh. Dia berdasarkan dalil syair ni. So, syair ni, sebelum ni dia cerita tentang lembu lah. Lembu ataupun seladang. Di kawasan gurun tu. Tengah mencari air, dahaga. Kemudian dia tengok ada kilat jauh-jauh kan. Macam hujan, nak hujan kan. Dia ada kilat sikit-sikit kan. Kilat yang lemah. So dia kata sehinggalah sya'aha. Ini bakar. Lembu-lembu tadi, lembu-lembu liar tadi. Sehinggalah lembu-lembu liar tadi dibawa oleh ni. Sya'a maknanya macam kita membawa kambing biri-biri kita kan. Bawa pergi ke sana tu sya'a. So apa yang membawa dia? Kalil. Kalil yang asalnya mana lemah. Dhaif. Tapi dia sini dia hazaf mausuf lah, asalnya barkun. Kilat yang lemah. Maknanya cahaya dia tu tak berapa kuat. Jangan daripada jauh kita nampak kan. Kadang-kadang sikit nampak jauh. So ni kan sirah fa'il. Fa'ilun. So kilat yang lemah, yang mauhinan.
So mauhinan yang pertengahan malam. Di mana pertengahan malam. Maknanya seolah-olah kilat itu menerangi pertengahan malam. Kalilun mauhinan. Kemudian ataupun kalis itu dia makna yang melemahkan. Yang melemahkan malam. Kali yang melemahkan sebab dia boleh makna bawah tu dia kata takwil dia takwil melemahkan. Okey, mauhinan kalil makna dhaif, mauhin muntasifil lail. Pertengahan malam ataupun yang dekat-dekat dengan pertengahan malam. Amilun daibul amal. Amalan yang berterusan. So dia kata, so lembu liar tu, so bila dia dah harga, so dia beri carilah hujan. Kemudian dia dibawa oleh cahaya yang lemah tu, yang duduk jauh. Dia pun pergi ke menghala ke arah itu. Kemudian dia pun gembira dengan turunnya hujan. Kemudian kilat tu mengeluarkan cahaya sepanjang malam dan tidak henti-henti. Ini maf'ulun bih. So amilun, kalilun satu, maknanya binatang tu dibawa oleh kalil dan dibawa oleh amilun. So dua sifat dia lah. Ini sifat yang pertama, ni fa'il kan? Ini sifat lah, sifat pertama. Sifat yang kedua. So dia punya mausuf tu hazaf. Barkun. Barkun kalilun wa barkun amilun. Mana yang beramal berterusan. So amilun sini yang berterusan. Mana kata zu amilin. Ataupun tadi da ibul amal. So amalan dia tu berterusan. So batat tiraban. So malam tu dia gembira. Wabata al-laila lam yanami. Ini bata ni bark lah. Yang ni batak ni lembu lah. Lembu tu gembira. Kemudian kilat tu tak berhenti dah waktu malam. Dan lam seolah-olah tidak tidur. Sebab apa kita tak terima yang si bawah tadi dengan kisai? Sebab farsakhan ni, farsakhan ni, wazalika anna farsakhan zarfu makanin. So kita anggap dia sebagai zarf makan. Kau mau hinan pula kan waktu malam. So kita kata dia zarf zaman. Sedangkan kita katakan zarf kan dia asal ada bau-bau pun dia boleh attach kan. So wazarfu ya'malu fihi rawaihul fi'il. Kalau zarf bau fi'il pun boleh beramal ke atasnya. Lainlah kalau kita kata maf'ulun bih. Bi khilafi maf'ulun bih. So maf'ulun bih dia bau-bau tak boleh. Dia memang nak betul fi'il ataupun syibih fi'il. Jadi sebab itulah i'rab sibawih tak diterima oleh jumhur di sini. Begitu juga i'rab kisai ni. Dia kata ni maf'ulun bih. Sibawih kata yang ni maf'ulun bih sebab dia kata kalil tu boleh beramal. Mana fa'ilun boleh beramal. Okey, sekarang ni nak tengok rajih tak rajihan. Sokongan. Wa yuwaddihu qaunal mauhini laisa maf'ulan bih. Anna kalilan min kallin wa fi'luhu la yata'adda. Okay, bukti bahawa mauhin ni dalam syair itu bukannya maf'ulun bih. Ini kan mauhin ni si bawah kata ini maf'ulun bih. So Ibn Syah kata ni bukan maf'ulun bih. Buktinya ini zaraf. Ini kali ni. Kali ni kalau kita cek tengok perkataan dalam kamus daripada masdar kallun. So dia punya fi'il dia kalla. So kalla makna dha'ufa, lemah. Lazim.
So lazim macam mana nak memuta'addikan, nak memberi kesan kepada maf'ulun bih. So wa fi'luhu la yata'adda. Bukan muta'addi. Kalla ni fi'il lazim. Baik, ada orang mempertahankan sibawih. Waktu zira, mengemukakan keuzuran bagi pihak sibawih. Mana mempertahankan sibawih lah. Dengan mengatakan bi'anna perkataan kalilin tu kan, kalilun dalam syair tu, kalilan ni, makna dia makna isim fa'il akalla gitu. Akalla yukillu. Mana sirah af'ala yuf'ilu. So isim fa'il dia mukillun. So makna dia mukillun. Mana mungkin melemahkan. Sebab tu anak kata tadi kan, anak terjemah tadi mula-mula dia kata sehinggalah kilat yang melemahkan waktu telah membawa lembu-lembu tadi ke tempat hujan. So mukillun. Jadi kalau kita kata melemahkan, macam mana terjemahan tu? Seolah-olah wa ka'annal barqa, kilat tadi, yukillu, melemahkan waktu bidawamihi fihi. Kerana dia sentiasa tak berhenti-henti tu. Waktu tu dikalahkan. Mana dia aja menangnya. Mana waktu lain tak menang. Waktu nak mari, waktu nak katalah waktu tenang ke, waktu tak hujan ke, tak boleh. Aku je yang menang. Waktu hujan je. Kama yuqalu atba'ta yaumak. Kamu telah melemahkan hari kamu. Kamu telah melemahkan hari kamu. Majazi kan? Mana boleh kita lemahkan hari? Ini pun sama juga. Mana boleh kilat itu melemahkan waktu? Ini majaz saja. Mana majaz? Banyak kerja kamu kan, seolah-olah kamu telah melemahkan hari kamu. Sedangkan hari yang sepatutnya melemahkan kita kan. So mana kalau boleh tu ala sabilil majaz lah. Au bi annahu innamastashhada, ataupun mungkin makna dia membuat pendalilan sebagai bukti lah, istashhada bihi, dengan kalilan tadi. Kalilan tu dia kata boleh beramal kan. Ala fa'il tu dia kata boleh beramal. So dia mungkin dia nak kata fa'ilan ni yu'dalu ila fa'il lil mubalaghah. So asalnya dianya mukillun asalnya. Asal mukillun. Tapi sebab nak tunjukkan maknanya dawam. So perkataan mukillun tidak ada dawam, tidak ada petunjuk dari segi sirah untuk menunjukkan sentiasa. Melainkan sirah sifat musyabbahah, fa'ilun. So maknanya yu'dalu, maka dia dipalingkan, ditukar kepada fa'il ni, tujuan dia lil mubalaghah. Ni kita nak mempertahankan sibawih. Sibawih bukan nak kata itu maf'ulun bih, bukan. So dia nak kata asalnya memang mukillun ni, asalnya mukillun. So mukillun yang menasabkan dia, bukannya fa'ilun. Cuma kita tukar kepada fa'ilun tu kerana nak tunjukkan mukillun tu dawam. Jadi dia kata bukannya sibawih nak jadikan dalil kalil tu. Bukan dia nak kata kalil tu yang beramal. Walam yastadilla bihi alal i'mal. So kata hujah ni, dia kata ini lebih dekat kepada mudah faham lah. So wahaza aqrabu. Ini lebih dekat lagi, mudah faham. Berbanding dengan yang majaz tadi. So yang majaz tadi kita tukar dia mukillun ni, memang seolah-olah mukillun dia yang melemahkan. Maknanya cahaya tu yang melemahkan waktu kan. Itu majaz je. So seboleh-bolehnya majaz ni bila keadaan yang tertentu saja kita guna. Kalau zahir tu boleh difahami, so kita ambil yang zahir. So fa inna fil awal,
Maknanya yang pertama tadi dengan kita mengambil yang at'aba tadi kan. Makna dia at'aba tadi makna dia mukillun tadi. Ni, yang ni. Yang awal tu. So fa inna fil awal hamlal kalam. So kita jadikan kalam itu membawa makna majaz, ala majazi. Sedangkan imkan ni ada kemungkinan untuk kita mengamalkan dia dengan makna hakiki. Imkani hamlihi alal haqiqah. Wallahu a'lam bis-shawab.